Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersama para pengurusi dan barisan aliran kuasa surau An-Nur yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Hajat, Tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita menjadi pertemuan dan perkumpulan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menyambung pengajian kita, yaitu berkenaan dengan pembahasan berkaitan dengan ibadah puasa dan juga berkenaan dengan ibadah Ramadan, insyaAllah. Jadinya yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan rukun puasa, berkenaan dengan perkara-perkara sunnah di dalam ibadah puasa. Begitu juga kita lihat pada malam ini, iaitu perkara yang disebut sebagai perkara yang makruh dilakukan ketika mana berpuasa. Bila sebut berkenaan dengan perkara-perkara makruh, ini adalah perkara yang bertentangan dengan perkara yang bertentangan dengan sunnah. Setiap perkara yang bertentangan dengan sunnah itu ianya adalah makruh. Ini adalah perkara yang makruh, yang bertentangan dengan sunnah. Maka kalau kita lihat perkara-perkara yang disebut sebagai makruh ketika mana dilakukan ketika mana mereka yang berpuasa, salah satunya iaitu kita melakukan perkara yang bertentangan dengan sunnah. Perkara itu bukan sunnah, tapi bila mana kita tinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Dia sengaja kita buat, sengaja kita tinggalkan perkara tersebut, sedangkan perkara itu perkara yang sunnah, tapi sengaja kita tinggalkan, maka hukumnya makruh. Maka selain daripada itu, kalau kita lihat berkenaan perkara-perkara makruh bila mana kita dalam keadaan berpuasa ini, dia adalah perkara yang baginda Nabi SAW tidak lakukan ketika mana berpuasa ini, iaitu di antaranya iaitu bagi orang yang dia berbekam pada bulan Ramadan, berbekam, menderma darah. Ini di antara perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika mana kita berpuasa. Kerana apa? Bila mana berbekam dan juga menderma darah ini, dia akan menyebabkan tenaga kita semakin berkurang. Bila orang yang berbekam, maka darah kotornya keluar. Sama juga orang yang derma darah, darahnya itu dibawa keluar daripada tubuh, maka dia akan melemahkan anggota badan. Maka makruhlah melakukan perkara tersebut ketika mana kita berpuasa. Kalau dibuat di luar waktu kita berpuasa, tak jadi masalah, dan boleh kita tambah dengan cara yang lain untuk tambah darah dan sebagainya, serta-merta. Tapi bila mana dilakukan pada bulan Ramadan, ianya sangat tidak bersesuaian. Begitu juga perkara yang makruh
iaitu bila mana kita ni melakukan perkara itu sunnah. Contohnya berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, itu sunnah. Sunnah ketika mana kita berwudu. Sunnah ini dia menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan ibadah yang mana? Menyempurnakan ibadah yang wajib tadi. Kalaulah yang wajib itu, yang bila ibadah yang kita buat, solat, ketika ada solat ada yang wajib, maka sahnya solat itu bila mana sempurna yang wajib. Dan kesempurnaan keseluruhan berkaitan dengan ibadah solat kalau dilaksanakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah. Sama juga bagi orang yang mengambil wudu, yang wajibnya mana? Yang wajibnya niat, kan? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan juga basuh kaki. Itu adalah yang wajib. Kalau buat itu pun dah sempurna dah, ataupun dah sah dah ibadahnya. Tapi kesempurnaan dalam melaksanakan, kita melakukan ibadah berwudu, tadi kita berwudu, sempurnanya bila sunnahnya juga dilakukan. Contohnya apa? Basuh telinga. Telinga tu basuhnya hukumnya adalah sunnah. Maka kita basuh telinga kita, sempurnalah basuhan kita tadi. Begitu juga dengan menyempurnakan dengan 3 kali basuhan. Yang wajib sekali basuhan kedua dan basuhan ketiga itu dia menyempurnakan lagi basuhan tersebut. Termasuklah tadi sebelumnya masukkan air ke dalam hidung, kan? Berkumur-kumur, basuh tangan, itu perkara-perkara yang sunnah. Dia menyempurnakan. Namun kalau perkara itu dilakukan secara berlebih-lebihan ketika mana berpuasa, kita tahu, di antara perkara yang boleh membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga yang utama, mulut, hidung, telinga, kubur dan lubuk. Kalau dilakukan dengan sengaja, ianya adalah membatalkan. Yang kedua, dia melepasi had yang batin, maka ia juga adalah membatalkan. Makanya memasukkan air dalam mulut, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, itu sunnah. Namun kalau ianya dilakukan secara berlebih-lebihan ketika mana kita berpuasa, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Dikhuatiri air tersebut masuk dalam rongga-rongga utama tadi, melepasi had yang batin. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Perkara yang makruh, iaitu menciumi isteri. Cium isteri bulan Ramadan hukumnya makruh. Kan? Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Haram mana? Haram pada orang yang tak mampu kawal nafsu ni. Kan? Yang mana? Yang tua ke yang muda? Yang muda kita bagilah hukum makruh. Kan mungkin dia boleh kawal nafsu dia pada bulan Ramadan. Yang dah umur 60 tahun mungkin lagi. Kalau yang umur 30-40 ni kadang-kadang dia tak boleh kawal, takut terbabas. Maka di situ jatuh 2 hukum. Sama ada satu hukumnya makruh, makruh kalau ianya menimbulkan nafsu, dia hanya menimbulkan nafsu. Jatuh hukum haram kalau sampai terbabas. Jatuh tu. Dia tak boleh nak kawal nafsu dia. Ni hujung-hujung Ramadan ni ramai yang kahwin. Saya masih ada pernikahan lagi tu, 8 hari bulan, 9 hari bulan, masih nak nikah lagi. Bulan puasa pun ada orang nikah. Nikah berapa pukul 8 pagi dia nikah. Kalau nikahnya pukul 6 petang tu okey lagi, sebab waktu berbuka tu dah hampir dah. Ini nikah pukul 8 pagi, nak tunggu malam lama tu, berapa jam. Ada saya kata dengan bapak-bapak pengantin ni, jangan tinggalkan dia berdua ni, kan tak jadi lain nanti kan. Ni kenapa bulan puasa kau nak nikah? Ambil barakat Ustaz, berkat. Ambil berkat itu bulan lain tak berkat. Yang cerai-berai nikah bulan Ramadan beramai. Yalah dia nak ambil barakah dan macam mana? Baguslah ya. Mungkin boleh menundukkan nafsu dengan puasanya kan. Maka kita raikanlah mereka itu. Makanya bagi yang mampu mengawal nafsunya, hukumnya adalah makruh. Maka bulan Ramadan, siang hari Ramadan ni duduk jauh-jauh sikit kan. Ini pagi-pagi lepas subuh,
dia tidur tu lain katil lah, jangan tidur satu katil. Nanti jadi lain hukum makruh. Bila makruh tu dibuat, maka pahala puasa tu potong juga. Kan walaupun tak potong banyak, potong sikit. Maka lepas subuh tu cari katil lain, cari bilik lain, kan? Makanya hukumnya makruh. Kalau yang tak boleh kawal tu sampai kepada ke bawah tu, jadi hukumnya haram. Kemudiannya perlu kita tahu, iaitu perkara yang makruh ini juga, iaitu bila mana orang yang bersugi ataupun menggosok gigi kita. Baik, dalam perbahasan hukum fiqh berpandangan, dalam pandangan ulama kita, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawa kalaulah dia menggosok gigi ataupun dia bersugi itu dilakukan sebelum daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ni hampir pada masuk waktu zuhur, maka ianya dibolehkan. Kan kita bangun tidur pagi tu, kemudiannya bangun petang tengah, oh ya Allah, mahu campur jamban ni, lama lagi nak pergi ni sampai ke petang. Bayangkan kalau petang jadi apa? Kan? Itu bau mulut bukan sebab puasa, itu bau mulut sebab tidur. Itu kena bezakan tu. Kan? Kena bezakan bau mulut sebab puasa. Sebab puasa ni apa? Dia berjaga dengan ibadah, baca Quran ke, buat apa. Tapi kalau dia puasa, tidurnya memanjang, sampai pukul 12 hembus kat tangan, bau tak? Bau kasur itu bukan bau kat kasur, itu bau lubang jamban. Okay. Tak sama tuan-tuan, jangan main suka je. Kalau kita bangun tidur, itu bukan bauan kasuri. Bauan kasuri ini untuk mereka yang berpuasa dan melakukan ibadah pada siang harinya. Ibadah, kan? Bukan dia tidur memanjang. Bau busuk sebab tidur lain, dengan bau busuk disebabkan oleh puasa lain. Sebab itu kalau katalah bersugi itu dilakukan sebelum daripada gelincir matahari, sebelum zuhur, ianya dibolehkan, diharuskan. Tapi hukum makruh dalam pandangan mazhab Syafi'i kalau dilakukan setelah gelincir matahari, dah masuk waktu zuhur, dah lepas waktu zuhur, kan, kita pun bersugi gosok gigi, maka hukumnya adalah makruh. Lepas tu kurangkan tidur. Kalau tu di antara perkara makruh dalam puasa juga adalah terlalu banyak tidur. Banyak sangat tidurnya, lebih banyak tidur daripada jaga. Memanglah tidur ni pun ibadah juga, tapi tidur yang terlalu banyak ini pun merugikan. Sebab apa? Ada ibadah-ibadah yang lain yang boleh kita lakukan dalam keadaan kita berjaga ketika berpuasa. Baca Quran, kan? Kita buat sesuatu yang baik, zikir dan sebagainya. Tapi kalau dalam tidur pun boleh sempat zikir, mulutnya komakkan zikir, okey, tak ada masalah. Tapi biasanya kita kalau tidur mana ingat dunia. Keadaannya begitu. Maka jangan terlalu banyak tidurnya. Kalau tidur tu sekejap lah, ataupun qaidullah. Qaidullah ni apa? Tidur, ambil sedikit masa sebelum waktu zuhur, kuda dan sebagainya, dengan niat untuk apa? Untuk bangun malam. Qaidullah ni kan, dia bangun malam, niat untuk bangun malam. Maka nak tidur tu, kita pesankan malaikat yang jaga, ya malaikat tidur dan aku tidur sekejap, aku mudah bangun malam. Bangun malam. Tapi kalau tidurnya 4 jam 5 jam, itu bukan qaidullah, sudah jadi lain dah. Kemudian yang mana kita tuan, iaitu di antara perkara-perkara yang makruh dilakukan pada bulan Ramadan, iaitu bila mana kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya, telinga kita mendengar perkara-perkara yang lawa, mulut kita tak jaga, kan? Kaki tangan kita juga kita tak bawa ke tempat yang baik, maka perkara tersebut hukumnya makruh. Tapi kalau sampai ia menyebabkan, kalau mata itu mendorong kepada maksiat dan akhirnya perbuatan maksiat itu dibuat, maka hukumnya adalah haram. Kalau mulut kita cakap cela orang, kita fitnah, memfitnah orang dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Kalau kita cakap orang tak menimbulkan, tidak menyebabkan sesuatu yang buruk, kesan yang buruk pada orang tersebut, hukumnya makruh pada bulan Ramadan.
Tapi kalau kita bercakap dengan orang lain, menceritakan perihal orang lain, iaitu hukumnya haram, sehingga menyebabkan kesan yang lebih besar pada orang tersebut, maka hukumnya adalah haram. Atau mudah katanya bulan Ramadan ni kita buat benda yang baik, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membawa menambah kepada pahala kita sepanjang bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, sebelum saya teruskan, ada tak soalan berkaitan dengan ibadah puasa ni tuan-tuan? Ada apa-apa soalan berkenaan puasa yang mungkin tuan-tuan mungkin ada kemusykilan dan sebagainya? Tak ada Baik, saya akan teruskan dengan perbahasan berkaitan dengan perkara sunnah pada bulan Ramadan untuk kita lakukan, iaitu satu berkenaan dengan solat tarawih. Maka bila sebut tarawih ini daripada perkataan tarwihah. Tarwihah ni apa? Berehat-rehat. Dia berehat-rehat, tenang-tenang, itu namanya tarwihah. Tapi kalau solat tarawihnya macam lipas kudung, itu bukan tarwihah tu. Itu dia tak bertepatan dengan konsep sebenarnya. Tarwihah ini berehat-rehat. Sebab itu kaifiatnya tuan-tuan, ulama kita bukan saja di gereja, ulama kita lah dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga dalam akidah kita, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah dalam aliran Al-Syairah dan juga Al-Maturidiyah, yang mana solat tarawih itu selesai solat tarawih diselangi oleh selawat. Bila sebut selawat ni ada golongan yang tentu kata ini bid'ah, Nabi tak buat. Kan? Ini bid'ah. Maka bila sebut berehat-rehat ni macam-macam lah. Kan? Berehat-rehat ni macam-macam. Ada orang lepas sembahyang dia berehat-rehat, dia bersandar dekat dinding. Tak jadi masalah, boleh. Kalau lah Pak Bilal tadi selawat, makmumnya diam tak jawab, boleh tak? Ya boleh, tak jadi masalah. Kan? Duduk, dia bersandar dekat dinding, kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak dibandingkan selawat dengan tak selawat, jadinya pahala yang lebih besarnya pada mana? Pada yang selawat lah. Nabi kata apa? Disebutkan dalam Al-Quran juga, dan selalu Pak Imam peringatkan. Selalu Pak Imam ingatkan bila mana berada di atas mimbar. Apa peringatan Pak Imam? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selawat dari siapa? Allah dan malaikatnya. Allah itu Rabbul Jalil. Malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah terharu. Allah itu Rabbul Jalil. Yang menciptakan kita adalah Allah. Dan makhluk Allah yang tak pernah terhaga adalah malaikat. Maka kita ni tuan-tuan, selalu kita diperingatkan, kan? Kita ni kalau nak buat sesuatu mesti ada ikutannya. Ada ikutannya. Anak-anak kita gitu juga, kan? Dia mesti ada idolanya, ada ikutannya, kan? Ada panduannya. Sama dengan kita lah. Kenapa kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah dan malaikat, Allah Rabbul Jalil dan malaikat yang tak pernah terhaga pun selawat pada Nabi. Kita siapa? Kita siapa? Kita maksum ke? Saya tak ada buat dosa, saya terhindar daripada dosa. Maksum pun bendanya, buka mata pun tengok handphone terus, buka Facebook, itu dah dosa dah tak? Termasuk saya kan? Tengok Facebook tu dosa. Dapat tak kita elak tengok orang yang tak ada dulu? Tak boleh. Nampak dekat dulu macam tu? Mana ada? Tak ada. Tengok juga kan? Tapi kita tadilah, kita jadi manusia ni tadilah.
kita berusaha jadi baik. Jadinya kita jadikan siapa tadi? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat pun bersalawat, kita siapa? Sebab itu berehat-rehat tadi tarawih itu macam-macam cara. Antaranya selawat. Kan rehat-rehat tu selawat. Dengan selawat yang dibacakan, yang diletakkan dalam kaifiat. Setiap negeri itu berlainan dia pun cara dan kaedah. Lihatlah buatlah macam mana. Sekalipun nak masuk letakkan selawat tadi. Ada setengah tempat setiap 4 rakaat dibacakan doa. Tak jadi masalah, nak buat apa pun boleh, tak jadi masalah. Cuma ulama kita ni nak memperbanyakkan ibadah, perbanyakkan. Dan kadang-kadang kita luar sembahyang memang jangan harap nak selawat kan, lupa nak selawat. Nak doa pun payah. Lepas tu ulama susun, lepas sembahyang solat tarawih ni sembahyang lah. Lepas kita menghadap Allah, kita menghadap Allah sembahyang dalam keadaan kita yang paling bersih, dalam keadaan kita paling suci. Boleh kat luar sembahyang kita boleh doa, tapi bersihnya, sucinya sama tak dengan kita dalam keadaan kita solat? Tidak kan? Lepas sembahyang kita bersih kan? Pakai pakaian yang bersih dan diri kita bersih. Sebelum sembahyang istighfar. Dalam sembahyang ada doa, ada istighfar. Ada tak istighfar dalam solat? Ada tak? Ada. Macam tak ada. Ustaz, apa tak adanya? Allahumma ghfirli, Rabbighfirli, warhamni, wajburni. Itu kan minta keampunan. Rabbighfirli itu, ya Rabb, ampunkan aku ya Rabb. Warhamni, kasihni aku ya Rabb. Wajburni, tutup aib aku ya Rabb. Warfa'ni, tingkat naikkan darjat aku ya Rabb. Warzuqni, kurniakan aku rezeki ya Rabb. Warzuqni, apa lagi? Wahdini, bagi aku huda, petunjuk ya Rabb. Wahdini, wa'afini, wa'afini, bagi aku afiat yang berkesihatan ya Rabb. Wa'afini, wa'fu anni, ampunkan aku, terimalah keampunan aku ya Rabb. Itu kan doa. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kat mana tu? Dekat duduk di antara dua sujud. Duduk di antara sujud tu, kalau kita faham, itu doa yang sangat mustajab. Sebab kita berada dalam keadaan solat, dalam keadaan solat, dalam keadaan yang sangat bersih. Ketika itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak jadi masalah. Di antara tarawih itu nak selawat, selawat tak ada masalah. Yang tak nak selawat, diam je lah. Kan? Jangan salah, ini bid'ah. Selawat pun bid'ah. Itu yang nyanyi tu. Kan? Yang semalam tengok Nugrah juara lagu tu, yang umur 60, Allah kalah pula tu. Umur 60 pun masih lagi. Habis tu nak jadi apa yang tu? Kan? Yang tengok bola jadi tikalah semua. Janganlah kita jatuh hukum haram je kan. Kita lihat perkara itu dalam sudut yang baik. Yang penting kita jangan menyalahkan orang lah tuan. Jangan salahkan. Solat tarawih ni, tarawih berehat-rehat. Rehat-rehat macam mana tu? Kalau di antara solat tadi nak letak makan minum pun boleh, tapi cuma tempatnya tak kena kan. Kalau air masak dia mineral ni okey lagi kan. Okey lagi. Kalau tak kurma kat situ macam tak kena pula kan. Sambil tu boleh, tak jadi masalah, tapi tak kena pada tempat tuan. Tak ada masalah, tarawih berehat-rehat. Cuma kalau orang viral pelik kan, siap makan dulu, makan kurma dulu, makan kari pap dulu, tak ada masalah pun kalau ikutkan dalam keadaan tarawih tadi. Cuma dalam masjid kan, dia tak kena lah perbuatan tu. Walaupun kalau pun tak salah, tapi adabnya lah, daripada sudut adab itu tak bertebal, tidak bertepatan. Maka bila kita sebut berkenaan salat tarawih, salat tarawih ni tentang 8 rakaat ada dalilnya, 11 rakaat ada dalilnya. Yang nak buat dengan 20 rakaat ada dalilnya. Yang nak buat 36 rakaat ada dalilnya. Yang nak buat 40 rakaat ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Kalau yang nak buat 8, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aswad bin Yazid daripada riwayat Abu Dawud, bagaimana baginda Nabi SAW melakukan solat tarawih pada awal pensyariatan tarawih tadi. Makanya baginda Nabi SAW melakukan solat tarawih itu di masjid dengan 8 rakaat. Nabi dapat sesuatu ni, Nabi gembira, syariat solat tarawih, maka Nabi lakukan pada malam tersebut di masjid. Maka para sahabat dia pantang apa? Pantang tengok apa Nabi buat. Yang itu
Para sahabat disayangnya, kasihnya pada Nabi lebih besar berbanding dengan kita. Kita pun duk petikaikan sahabatnya. Dan para sahabat yang hidup, sahabat yang mana? Yang hidup pada zaman Nabi. Mereka hidup pada zaman Nabi. Mereka nampak apa Nabi buat, mereka dengar apa Nabi cakap. Tak mungkin mereka melakukan kesalahan. Lepas tu Nabi kata apa? Golongan yang paling dipercayai, boleh dipercayai adalah mereka yang hidup pada 3 kurun pertama, iaitu pada 300 tahun hijrah yang pertama. Apatah lagi yang hidup pada zaman Nabi, yang namanya sahabat. Sahabat itu ada kisah bagaimana ada satu Nabi SAW ni, bila ketika hayat Nabi, hidup Nabi, bila melalui satu jalan ni, ada satu jalan yang mana ada satu pohon yang besar. Pokok ni kan kadang-kadang bila mana dia dah terlalu besar, kalau rendah, maka dahannya dia akan turun ke bawah. Dia kadang-kadang ada jalan raya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Batu Pahat tu, jalan daripada Batu Pahat pergi ke Muar, dia pokok dia kanan kiri sampai macam ni, dia tutup macam ni. Kalau lalu bawah tu sejuk je. Kadang-kadang ada juga yang berani sikit ambil gambar guys, lagi kalau yang kahwin. Itu memang cik naas juga lah. Tapi memang tempat tu memang cantik. Pokok ni bersambung, pokok kanan kiri ni sampai dia redam, sampai dia punya dahan dia jatuh, turun sampai bawah. Dia memang cantik. Maka Nabi SAW ni tuan-tuan, bila mana Nabi melalui jalan tersebut, setiap kali Nabi melalui jalan tersebut, Nabi akan menundukkan kepala. Sebab apa? Ada dahan pokok tadi tu. Nabi mengelak daripada dahan pokok, maka Nabi tunduk. Maka setelah kewafatan baginda Nabi SAW, maka pohon tu dah patah dah, dahannya tu dah patah, dah tak ada lagi dah. Namun tuan-tuan, sayangnya sahabat ini pada baginda Nabi SAW, setiap kali melalui jalan tersebut, para sahabat ini akan tundukkan kepala. Sedangkan pokok tu, dahan tu dah tak ada dah. Kalau kita hari ini tiba-tiba orang jalan, tiba-tiba dia tunduk, kita pun rasa pelik dah. Kenapa? Maka sahabat dia akan tundukkan kepala, sedangkan dahan tu dah tak ada. Sebab apa? Sayangnya sahabat tadi pada baginda Nabi SAW. Apa juga yang dibuat oleh Nabi, mereka tak tinggal. Maka Nabi solat tarawih 8, maka sahabat ikut. Malam yang kedua Nabi lakukan lagi, bertambah ramai lagi yang solat bersama Nabi. Malam ketiga Nabi tak keluar. Sahabat lebih ramai memenuhi masjid tadi, ramailah tunggu Nabi. Akhirnya Nabi tak keluar. Waktu subuh Nabi keluar dari rumah Nabi, maka salah seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, malam tadi kami tunggu Tuhan, kami nak solat bersama dengan Tuhan." Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata apa? "Aku khawatir kalau solat tarawih itu difardukan, diwajibkan kepada umat aku." Sayangnya Nabi SAW kata sampai tahap itu bukan saja buat ibadah kata Nabi sayang, tak buat ibadah pun Nabi sayang. Sampai Nabi sebut apa? "Aku khawatir kalau solat tarawih itu difardukan kepada umat aku." Jadi ini tuan-tuan, maka pandangan pertama tadi, buat tarawih itu dengan 4 rakaat, silakan. Pandangan yang kedua, melakukan tarawih dengan 20. Yang ini, yang orang kata ini bid'ah, Nabi buat 8, kenapa kita buat 20? Baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahawa Nabi SAW ini dalam solat, Nabi ni kalau solat sampai bengkak kaki Nabi. Tuan-tuan, kalau orang yang bengkak kaki ni sembahyang, sebab lama ke sebab sekejap? Ada orang sembahyang, tuan-tuan sembahyang 8 rakaat, pukul 9 mula, 9.20 habis, kakinya terus bengkak. Mana ada? Laikan geng-geng go out, iyalah. Tak ada orang yang 8 rakaat sembahyang lepas habis bengkak kaki, tak ada. Kenapa bengkak kaki Nabi? Sebab lama solat Nabi. Kerana lamanya solat Nabi. Orang yang solat banyak dengan solat sedikit, yang mana keberangkalian untuk bengkak kaki tu? Maka yang banyak itu ada keberangkalian sebab dia bangun duduk, ya? Maka mengambil daripada hadis tersebut. Selain daripada itu, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar mengumpulkan mereka yang hidup pada zamannya
dengan dilakukan solat tarawih itu secara berjamaah dengan 20 rakaat. Pada zaman Sayyidina Umar, pada ketika itu mereka yang solat tarawih lakukan bersendirian, semua sembahyang sendiri-sendiri. Maka Sayyidina Umar mengambil keputusan untuk mengumpulkan mereka dan dilakukan solat tarawih itu secara berjamaah. Maka Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari untuk mengimamkan solat tarawih, yaitu dikatakan bahawa mereka membaca satu rakaat dengan 200 ayat. 200 ayat dikatakan lebih kurang kalau baca suratul Baqarah. Itu pun suratul Baqarah 285. Kalau 200 ayat agak-agak habisnya pukul berapa? Kalau lah satu rakaat 200 ayat, kalau lah 50 ayat lebih kurang 10 minit, maka 5 kali 4 20, lebih kurang 20 minit. Lebih kurang 20 minit, lebih juga lah. Kalau hari ini setengah jam lah. 200 ayat tu setengah jam, macam boleh tak? Zaman Sayyidina Umar, mereka lakukan solat tarawih pada permulaannya 8 rakaat, iaitu dengan 200 ayat, setengah jam. Kalau setengah jam satu rakaat, kalau 8 rakaat berapa mak? 1, 2, 3, lebih kurang 4 jam. Mula pukul 9 tarawih, 10, 11, 12, 1 pagi. Macam boleh? Ni yang geng-geng yang kata ni lah sunnah Nabi 8 ni. Sayyidina Umar perintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari melakukan solat tarawih itu dengan 8 rakaat, dengan 3 solat witir, 1 rakaat 200 ayat. Sehingga kan disebutkan, iaitu dikata apa oleh Muhammad bin Yusuf daripada As-Said bin Yazid, beliau berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Mereka kata apa? Hatta kunna nat'amadu 'ala al-'asa min tawil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi bazughil fajr. Mereka kata apa? Yaitu mereka membaca ayat Al-Quran sebanyak 200 ayat sehingga kan kami terpaksa bertopang. Bertopang ni bertongkat. Sampai kami ni bertopang. Bertopang ni maksudnya bukan bertongkat dan tuan, bersandar pada dinding. Sebab lama sangat ni, maka sahabat dia kata apa? Kami ni sampai bersandar pada dinding, pada tiang, oleh kerana terlalu panjang bacaannya, dan kami tidak berganjak sehinggalah masuknya waktu fajar. Bayangkan tuan-tuan, mereka buat ni sampai hampir pada waktu subuh. Itu baru betul-betul namanya Qiyamul Lail. Dekat Indonesia kan ada satu tempat kan, pesantren, satu malam 30 juzuk. Habisnya pukul 5 menetap. Daripada pukul 9 sampai pukul 5 pagi. Itu baru betul-betul. Ini sunnah Nabi, ini 8. Inilah sunnah Nabi, 20 bid'ah. Apa benda? Pukul 9 habis pukul 9.20. Bangga lepas tu status dekat Facebook kan, selesai tarawih malam ni. Champion. Lepas tu Pak Imam pula tu yang up status tu. Kan? Kita kalau buat lapas senyap-senyap sudahlah kan, senyap-senyap sudah. Jangan kita salahkan orang yang buat 20. Orang yang buat 20, dia solat, dia baca ayat Quran. Fatihah tu kan ayat Quran. Imam tu baca ayat Quran, baca zikir dan sebagainya, takkan masuk neraka. Habis itu kalau yang salat tarawih masuk neraka, yang tak salat tarawih masuk mana? Masuk mana tuan? Masuk neraka paling dalam. Yang baca ayat Quran pun masuk neraka. Habis itu yang baca Facebook yang daripada lepas maghrib tu kan, kurang Facebook je, tak sembahyang tarawih tak apa. Jadi mana? Lepas tu kita ni mudah jangan salahkan orang. Kita nak buat lapan, silakan buat lapan. Cuma jangan kita salahkan orang. Kau buat ni tak boleh, berusaha tak boleh, jangan. Yang buat 20 pun sama juga kan. Yang buat 20 pun senyap-senyap sudah. Takut timbulnya perasaan riak, ujub, takabur. Kau tengok aku ni tua buat 20, kau muda buat 8. Jangan tuan. Kalau dia buat 8 dia paling ikhlas, kita yang 20 sebab riak ni, sebab sombong ni tak dapat apa-apa pun kan. Yang buat 20 buat kan.
Harapannya mudah-mudahan diberikan jajaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada masalah. Dan juga kalau kita pergi ke Madinah, penduduk Madinah mereka melakukan solat tarawih dengan 36 rakaat. Tuan-tuan kalau pernah pergi umrah, pergi Mekah bulan-bulan puasa ni, pergi Mekah, pergi Madinah, solat tarawih di Madinah 36 rakaat. Kenapa mereka buat solat tarawih dengan 36 rakaat? Kerana nak menyamai, mereka nak dapat pahala yang sama seperti mereka orang yang melakukan ibadah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, setelah 4 rakaat, mereka buat apa? Mereka akan tawaf. 4 rakaat tawaf. Habis buat 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Kat Madinah boleh tawaf? Tak boleh. Kan? Maka kita yang kat Malaysia ni, kalau rasanya kita nak dapat yang betul-betul, kan, buat 20 rakaat, 4 rakaat sekali, imam ajak makmum suruh pusing jalan sana ni, pusing 8 rakaat, masuk balik. Dua-dua dapat, sehat pun dapat, pahala pun dapat. Kan? Sebab itu kita jangan pertikaikan buat 20. Pengasas Wahabi ni yang buat kata 88 disunahkan, dia ni Wahabi ni lah. Pengasas Wahabi ni kat mana? Perlis ke dekat Arab Saudi? Arab Saudi lah. Mekah tu duduknya kat mana? Kat Amerika ke? Mekah tu duduknya kat Arab Saudi. Maka Masjidil Haram salat tarawihnya 8 ke 20. Kat situ pun kita dah nampak dah mana betul mana salah. Bukanlah kita nak menyalahkan. Maksudnya adakah 20 rakaat itu betul ke tidak? Kalau kita kata 20 rakaat yang kita buat ni salah, tak betul, jadinya yang kat Mekah buat tu memang tak betul lah. Dekat Mekah tarawih 20 tuan-tuan. Walaupun mereka Wahabi, kan? Walaupun mereka itu berpahaman yang lain, kan? Pandangan mereka berbeza, tapi tetap solat tarawihnya buat 20. Belum pernah ada lagi imam kat Masjidil Haram buat 8. Tak ada. Buat 20 rakaat. Bahkan mereka satu malam satu juzuk. Satu malam satu juzuk. Lebih kurang 4 jam tadi lah. 4 jam baru habis. Kadang-kadang awal ni mesti kalau dia baca agak laju, dalam 2 jam dah boleh habis dah. 2 jam satu kalau nak habiskan satu juzuk satu malam, maka satu rakaat satu muka surat. Maka satu juzuk ada 20 muka surat. Maka ada 20 rakaat. Kita bagi lalu antara Ustaz Isyad.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak perlulah dibahaskan berapa rakaat berkenaan solat tarawih. Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, pandangannya adalah dengan 23 rakaat. Bahkan mereka yang bermazhab dengan mazhab Hambali, mereka yang berada di kota Mekah, mereka juga melakukan dengan 23 rakaat. Itu tak ada kompromi. Cuma dalam tempoh pandemik yang lepas, maka Raja Salman memerintahkan solat tarawih itu dipindahkan menjadi 11. Maka ambil 8 campur 3 lah, 8 tarawih dan 3 solat witir ketika pandemik. Habis pandemik dia akan balik semula kepada 20 solat tarawih dan 3 rakaat lagi solat witir. Maka para ulama juga jumhur ulama membahaskan iaitu tidak ada had. Solat tarawih ni dia tak ada had. Nak berapa banyak pun buat lah. Nak buat 36, Madinah buat 36. Kenapa buat 36? Kerana mereka ni bila kalau kat Mekah setiap 4 rakaat mereka akan tawaf. Maka dekat di Madinah setiap 4 rakaat mereka tambah lagi 4 rakaat. Maka buat 4 rakaat tambah lagi 4. Jadinya 4 kali 4 16 campur dengan 20, maka 36 rakaat. 36 rakaat solat tarawih dan 3 solat witir, sekali ada 39. Maka terpulanglah pada kita, tepuk dada, tanya iman kita. Yang paling penting jangan kita menyalahkan. Ikut je lah imam yang ada. Kesian imam kan. Takkan nak imam tinggalkan imam seorang-seorang. Terutama sekali pada penghujung Ramadan. Awal Ramadan biasa okey kan? Tengah-tengah hilang sikit, kat ujung tu lah kan. Yalah, 2 tawaran dunia ada, tawaran akhirat ada. Tawaran akhirat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar kan. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun ibadah. Orang yang buat ibadah dapat Lailatul Qadar kan, 10 malam yang akhir adalah mereka yang konsisten, yang istiqamah daripada malam yang pertama. Lepas tu kita kena faham, jangan kita pakai logik akal. Tak apalah 20 malam yang pertama aku buat langsir dulu, buat kuih dulu dan beli baju raya dulu. 10 malam akhir baru aku fokus. Tak. Yang dapat 10 malam yang akhir, lepas tu Nabi sebutkan Ramadan awwaluhur rahmah wa awsatuhun maghfirah wa akhiruhun itqan minan nar. Ramadan itu awalnya adalah fasa mendapatkan rahmat. Rahmat yang berkasih sayang Allah. Macam kita dulu nak tackle, nak murad isteri kita, macam mana? Macam-macam kita buat kan? Macam-macam yang kita buat. Budak sekarang lagi lah. Kalau khusus kahwin saya tanya, kau telefon makmum kau, tunang kau 1 hari berapa kali? Paling sikit Ustaz 5 kali. Habis itu kalau sekali nanti dia merajuk. Habis itu mak kau dah telefon belum? Di sini mak kau tak telefon, mak kau telefon sampai 5 kali. Kan kalau telefon sekali dia kata nanti merajuk. Nyampah tu tengok. Yalah, belum dapat semindah, nanti dah dapat. Baik-baik kan? Jangan harap nak telefon. Tapi begitulah. Kalau kita nak raih kasih sayang isteri kita dulu, nak dapat sampai isteri kita suka kita, macam-macam kita buat. Jadi dia nak dapatkan tadi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah, nak buat macam mana? Sebab itu pada awal Ramadan itu fasa mendapatkan kasih sayang Allah. Buat ibadah awalnya. Wa awsatuhun maghfirah, pertengahannya adalah keampunan. Siapa yang diampunkan oleh Allah? Mereka yang tadi itu, yang dapat kasih sayang Allah. Allah sayang, Allah ampunkan dia. Wa akhiruhu itqan minan nar, pengakhirannya adalah pelepasan api neraka. Siapa yang dilepaskan daripada api neraka? Mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah. Maksudnya apa? Istiqamah. Dia punya kuncinya adalah istiqamah, daripada malam pertama sampai malam yang akhir. Maka mereka yang maintain istiqamah kepada kalian untuk dapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ni besar kepada kalian. 83 tahun ibadah non-stop tanpa henti. Bayangkan datang kalau kita dapat 83 tahun ibadah tanpa henti. Tapi lawannya pula, kawarannya pun boleh tahan juga.
Kat dunia tawarannya 50%, 70, 80. Dekat ujung-ujung dia makin lama makin 80. Malam raya 95%. Dekat kuih raya RM5 pun ada. Dekat tu yang berebut-rebut tu. Kalau kat Batu Pahat kan, masa kalau Batu Pahat tu macam-macam. Dekat Rengit ada, dekat Melali, Parik Sulung tu kawasan-kawasan bazar tu. Parik Raja, tak payah cerita, jangan masuk Parik Raja lah kalau bulan Ramadan. Kalau tak nak jam, masuk Batu Pahat lalu Yoping. Kan? Memang tak lepas punya guys tu. Bazar Ramadan. Itu tawaran tadi. Itu bergantung pada kita lah nak pilih yang mana. Baik. Begitu juga pada bulan Ramadan, antara ibadah yang wajib kita laksanakan adalah berkenaan dengan zakat. Zakat jangan lupa. Ada orang dia lupa zakat. Ya Allah, itulah lain-kali kita baca bayar zakat ni tuan-tuan, bayar awal. Dia ada waktu-waktunya. Hukum pada waktu membayar zakat. Waktu harus membayar zakat bermula daripada terbenam matahari pada 30 Syaban, masuk malam Ramadan, 1 Ramadan, sampailah petang ataupun disebut sebagai terbenam matahari 20 ataupun 30 Ramadan. Kau tengoklah tahun ni, kalau tengok jadual takwim macam puasa 29 kan. Tapi bergantunglah pada anak bulan. Kita pun dah pernah kena bulan sebelum ni. Jangan suka sangatlah puasa 29 ya. Yang lepas 30 jadi 29 boleh jadi 30. Kita redha je lah berapa hari bulan sekalipun, kerana Allah yang tentukan. Kadang kat Johor tak nampak, dekat tempat lain nampak kan. 2 tahun lepas kan macam tu. 2 tahun lepas ke tahun lepas? Tahun lepas 2 tahun lepas kan. 2 tahun lepas Johor tak nampak. Tengok kat Pontian tak nampak. Semua negeri tak nampak. Maka dah tahu dah puasa dusa, raya dusa. Malam tu dah standby tarawih. Nak standby tarawih, tiba-tiba isyihar raya. Tu yang malam raya tu ramai balik kampung kan. Tapi kebanyakan raya di perantauan tak sempat. Yang beli baju raya, yang belum beli baju raya pun ada. Macam-macam orang. Akhirnya yang nampak dekat Labuan dengan dekat Langkau, hujung dengan hujung, tengah-tengah tak nampak. Itu adalah kerja Allah. Kita ni hanya manusia yang hanya boleh merancang, tapi Allah yang tentukan. Makanya waktu harus bayarlah zakat tu. Jangan tunggu kat hujung-hujung, takut lupa. Takut lupa, bayarlah zakat fitrah yang telah ditentukan. Maksudnya ikutlah pada kadarnya. Saya dimalukan yang baru ni kata ada 3 kadar. Ada yang kata ada 2 kadarnya. Kan kita ni macam-macam kan. Di musim-musim tahun 2024 kan, ekonomi yang tak berapa nak stabil dan sebagainya, kemungkinan ada 3 lah. Kemungkinan ada 3 kadar. Mungkin kadar RM12, RM10, RM8, ataupun 10, 8, 6 kan? Ataupun 2 sahaja macam lepas 10 dan 8. Bergantung nanti pada keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti menetapkan berkenaan berapa kadar berkenaan zakat tersebut. Bayarlah, jangan kira sangatlah bayar zakat ni. Kalau kita bayar pun paling mahal, bergaduh pada satu tempat. Ustaz dah tempat saya sampai bergaduh. Kenapa? Dia nak masing-masing nak bayar. Dia kata saya makan beras hancur, dia kata saya tak makan beras mahal. Yang lepas RM10 kan 8 kan? 10 dengan 7 ke 10 dengan 8? 10 dengan 7 berapa? Saya lupa lepas 10 dengan 8 7 kan? 10 dengan 7. Maka yang nak bayar 7 ni bayar awal-awal. Kenapa saya kata bayar awal? Ramai akan pilih bayar 7. Kalau nak hujung-hujung Ramadan kan nak bayar 7, resit dah habis. Resit habis, memang confirm lah resit habis. Bukan resit habis tu boleh bila-bila dapat. Dia takkan boleh dapat, resit memang akan habis. Maka tinggal yang RM10. Bergaduh, saya tak nak bayar. Kalau saya bayar ni saya minta pulang balik. Kata RM10 bahagi dengan 12 berapa? Lebih kurang 80 sen daripada 9. 80 sen ya Allah, itu pun kita berkira dengan Allah Subhanahu wa taala kan. 80 sen. Allah bagi kita nikmat umur panjang, Allah bagi nikmat kita rezeki. Macam-macam rezeki ni. Sihat itu juga rezeki. Kita ada keluarga itu rezeki. Macam-macam rezeki. Jumpa
Jumpa malam raya ada duit pun rezeki, ada orang tuan malam raya tak ada duit. Itu golongan yang tak wajib bayar zakat tu. Yang tak wajib bayar zakat kalau tidak ada lebihan daripada daripada sudut kewangan dan hartanya untuk malam raya. Malam raya ni memang tak ada makanan, tak wajib bayar zakat. Tapi kita ni Allah bagi kita nikmat, malam raya boleh ada baju raya, kuih raya. Dan tahun ni dah macam dah, mana-mana tempat semua dah rancang dah untuk apa, kembali semula ziarah raya kan. Dah mula dah. Yang lepas tak ada ziarah raya. Ini dah ada plan dah mana-mana tempat dah untuk ziarah raya. Maksudnya apa? Rezeki Allah bagi kat kita ni melimpah. Itu jangan berkira-kira lah. Ada rezeki yang Allah, ada rezeki yang Allah bagi. Maka bayarlah zakat tadi. Maka yang paling afdal kalau dah solat, kalau dah bayaran zakat itu dilakukan pada malam hari raya, hukumnya adalah wajib. Wajib dibayar pada malam hari raya. Kalau sebelum malam hari raya sampai 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, maka hukumnya adalah harus. Kalau dibayar pada pagi hari raya, selepas subuh sehingga sebelum imam angkat takbiratul ihram solat sunat hari raya, itu waktu yang paling afdal. Cuma saya selalu ingatkan, janganlah susah orang. Kalau jadi Pak amilnya memang dia mustafid dekat situ, tak ada masalah. Tapi kalau amil ni orang yang duduk dekat dengan balik Kelantan dan sebagainya kan, yang tu jadi masalah. Ada orang telefon saya malam raya, Ustaz kenapa tak mana-mana amil? Saya nak bayar zakat. Kenapa tak bayar zakat? Tak sempat Ustaz. Saya dah pergi ke IOI, dah pergi Aeon semua. Biasanya amilnya ada, malam tak ada. Lepas tu saya jawab, amil tengah masak ketupat, tengah masak rendang, tengah masak lemang. Ustaz memang, iyalah, siapa suruh tak bayar? 29 hari tu kan punya panjang, malam tu juga banyak. Hidup fikir macam mana aku nak buat. Panggillah kawan-kawan yang lain yang terambil ni, maka transfer online. Itu je lah jalannya. Kan angkat kat telefon, lepas tu transfer online. Itulah. Tapi tak ada gini. Kalau katalah hukum membayar zakat ni kat mana? Baik. Kalau dah tuan-tuan nak bayar sebelum malam hari raya, sebelum masuk maghrib malam raya. Kalau katalah tak puasa tahun ni 29 hari, makanya kalau tuan-tuan nak bayar daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan, maka afdalnya dibayar pada tempat tuan-tuan cari rezeki. Kat mana tuan-tuan cari rezeki? Kalau kerja kat Kulai, bayar kat Kulai. Bayarnya di Kulai. Tapi kalau katalah tuan-tuan nak bayar zakat itu pada malam hari raya, iaitu pada waktu yang wajib, maka pada ketika itu maka diutamakan membayar zakat itu di tempat yang mana dia berada. Gimana tuan? Kalau tuan nak bayar zakat daripada 1 Ramadan sampailah penghujung Ramadan, sebelum masuk waktu maghrib malam raya, makanya afdal tuan bayar di tempat tuan cari rezeki. Tuan kerja kat Kulai, bayar kat Kulai lah. Tapi kalau dah sampai malam raya, daripada waktu maghrib tu kan, sampai sebelum masuk waktu subuh, malam raya tu, maka afdalnya tuan-tuan bayar di tempat di mana tuan-tuan berada. Kalau katalah tuan-tuan malam tu dah balik kampung kat Kelantan ke, imam dah balik Kelantan, balik Terengganu, balik Kedah, balik kampung masing-masing, maka afdalnya bayar di tempat tuan-tuan berada. Bayar kat Terengganu. Jangan sibuk cari amil kat Johor. Tu kena faham. Sebab apa? Malam itu dah jadi waktu yang wajib. Dia dah jadi waktu wajib malam tu. Kalau waktu sebelumnya dia jadi waktu yang harus. Waktu harus bayar di tempat tuan-tuan cari rezeki. Tapi kalau dah sampai malam raya, bayarlah di tempat di mana tuan-tuan berada. Kalau tuan kat Terengganu, bayarlah kat kampung kat Terengganu. Yang kat Kelantan, bayarlah ikut kadar Kelantan. Jangan pakai kadar Johor saya nak bayar zakat, tapi pakai kadar Johor sebab saya kerja kat Johor. Tak. Bayar kadar di mana tuan-tuan berada. Itu kena faham. Dan paling afdal untuk bayar zakat, afdal adalah pada pagi hari raya. Tapi kita tak galakkan. Kenapa? Sebab menyusahkan ambil zakat. Lagilah kalau ambil zakat itu Pak Imam, dia nak imamkan sembahyang, dia juga nak kutip zakat, dah satu kerja. Kalau dekat Senai, saya tak pasti kat sini macam. Kalau dekat Senai ni ramai saudara-saudara kita daripada Bangladesh. Bangla ni kalau nak bayar zakat memang waktu paling afdal dia bayar.
paling afdal. Mana? Pukul 8 pagi orang sibuk nak sembahyang raya, dia bayar zakat. Semua kalau separuh tak apa, ramai penuh. Jadinya sampai hilangnya barakah. Kita ni kalau bayar zakat nak barakah. Barakahnya apa? Bayar zakat itu ada ijab dan kabul, kan? Ada ijabnya, ada kabulnya, ada doanya. Ada doanya yang nanti ambil baca. Doa itu barakah. Tapi kalau bayarnya pagi raya dekat Masjid Taman As-Salih Taman Senai Baru, Pak Bilal dah siap-siap koyak dia punya buku resit ni. Dah siap. Maka dia kata apa? Pakai mic. Semua niat bayar zakat. Semua niat. Dia cakap abang lah. Abang tu faham ke tak? Lantap kalau abang. Dia kata niat semua. Lepas tu jalan je. Bagi duit, bagi resit. Bagi duit, bagi resit. Bagi duit, bagi resit. Kan? Doa ni tak ada. Doa pun tak ada. Memang tak ada doa. Bukan wajib doa. Tapi kita nak barakah. Biarlah bayar ni barakah. Ya kan? Dia tak tidak. Ulu duit, ulu resit. Ulu duit, ulu resit. Jadi keberkatan tu ni lah. Baik. Kemudiannya ada waktu yang makruh untuk membayar zakat, iaitu setelah selesai solat sunat hari raya sehinggalah terbenam matahari 1 Syawal. Katalah lupa, maka bayar zakat selepas solat sunat hari raya sehinggalah sebelum terbenam matahari, iaitu masuk malam raya kedua, maka bayaran zakat tadi masih sah. Tapi hukumnya makruh. Allah cela. Sah semayang dia apa? Bayar zakatnya sah. Yang haram, yang jadi sedekah biasa bila? Dah masuk malam raya kedua. Dah maghrib raya kedua baru nak bayar zakat, maka dia jadi sedekah biasa. Berdosa dia. Berdosa, jangan sampai tahap tu lah. Lepas tu baca bayar zakat ni biarlah awal. Kita ni kalau puasa kan ada bajetnya kan. Bajet untuk makan. Kadang-kadang kita kata puasa tak payah makan, tapi sekali tengok-tengok macam sama je. Tu yang Dewan Bandari Kuala Lumpur kata apa? Bulan yang paling banyak buang makanan adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling ramai lagi buang makanan dan sebagainya. Kalau kat masjid sampai melimpah-limpah, dibuang dan sebagainya, kan? Bahkan kadang-kadang makanan tu dah dimasak di pagi, dah dimasukkan ke dalam bekas, sampai kat masjid dah basi dah. Ya kan, dah basi, malam dah tak boleh makan. Itu banyak yang berlaku. Sebab itu kita kena jagalah daripada sudut ibadah amalan kita. Jangan sampai kita melanggar hukum Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara kepada syaitan. Bayar zakat tadi awal, jangan dilambat-lambatkan. Panjang umur tuan-tuan. Kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Saya juga mengucapkan selamat berpuasa, kan? Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Nampak macam tinggal beberapa hari, tapi mungkin ada di antara kita yang Allah dah tetapkan umur kita mungkin tinggal 7 hari. Ada mungkin umurnya tinggal 3 hari, kan? Tak jumpa bulan Ramadan. Maka harapannya paling tidak pun kita tanam azam lah, ya Allah, aku nak buat ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah yang terbaik. Saya mohon ampun dan maaf jika selama kita bersama ada salah silap. Kita nak minta maaf di jalan raya. Raya itu tak ada apa. Yang kita nak apa? Ramadan. Sebab Ramadan tu kita nak masuk dalam keadaan bersih. Lepas tu saling bermaaf-maafan di antara kita, saling redha lah. Paling penting itulah. Tak payah tunggu orang minta maaf dengan kita lah. Dan kita jangan pasal kita minta maaf, memang aku tak ampunkan kau sampai mati lah. Jangan tuan. Kita siapa? Maka kita redha, ya Allah, aku ampunkan dosa semua orang yang buat salah kat aku sebenarnya nak masuk Ramadan ni. Kita saling redha meredai, mudah-mudahan ibadah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.